Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Tama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama iman, amal ketaatan. Antara ciri utama orang beriman itu adalah dia tidak akan terpisah dengan penghayatan yang berteraskan kepada ilmu. Cirinya adalah dia tidak terpisah dengan menuntut ilmu. Dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang mana Allah SWT menggandingkan ciri orang beriman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat di kalangan kamu, di kalangan mereka itu orang yang beriman. Allah angkat darjat di kalangan orang beriman itu. Kemudian dan wa utu ilma darajat, dan ilmu. Jadi bila kata yang pertama mula dalam hidup kita ini adalah, kalau tengok pada susunan rukunnya itu adalah yang pertama rukun iman. Susunan iman, ini keyakinan dan kepercayaan itu sudah pasti bukan dengan terus-terus kita berbuat perbuatan. Dia mesti akan ada satu yang didorong dengan dinamakan kefahaman. Ilmu yang mendorong kita menzahirkan perbuatan. Dalam takrif syahadah kan, iaitu takrif dia iman tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kalau takrif pada syahadah itu adalah menterjemahkan dengan lisan dan perbuatan, sambungannya. Bermaksud bermulanya dengan hati. Hati ni pula apa tuntutan kerja hati ni jemaah sekalian? Kalau rujuk dalam surah Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Salah faham kita tentang hati ni, kita ingat hati ni adalah satu perkara yang kita boleh biarkan mengikut keadaan, apatah lagi bersandarkan kepada kehidupan ini. Perbahasan hati ini adalah hati yang terkait dengan masalah sakit hati, susah hati. Hati ini banyak diterjemahkan dalam taksiran yang salah. Hati ini bukan diterjemahkan dengan perasaan. Hati bukan diterjemahkan dengan perasaan, tetapi hati itu mestilah diterjemahkan dengan kefahaman. 179 tamam. Surah Al-A'raf 179 yang mana merujuk pada hati tersebut, yakni Allah menuntut meletakkan pada hati lahum qulubul la yafqahuna biha, pada hati yang tidak memahami. Nampak?
Mana kata bermulanya kehidupan kita, apatah lagi bermula hidup seorang yang beriman itu mestilah mempunyai hati yang faham. Faham tentang apa? Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan perbahasan Al-A'raf 19 ini dimulakan dengan kami akan penuhi neraka Jahannam, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan memenuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, tidak mahu memahami, yakni ada hati tidak mahu memahami. Dia nak buat dia kerja dia. Dalam bab kehidupan ni mas sekalian, kita kaji khususan kajian kita pada setiap zuhur ini, insya-Allah minggu keempat ni, penumpuan pada perbahasan mengkaji kehidupan, tafsir kehidupan ataupun hakikat kehidupan. Tafsir kehidupan. Misalnya kita dengar tafsir Al-Quran. Ni tafsir kehidupan bersandarkan Al-Quran. Dipanggil tafsir tematik. Dia ada kaedah tafsir dipanggil tematik. Tafsir tematik, yakni tafsir Al-Quran, tetapi yang bersandar kepada merujuk kepada permasalahan kehidupan. Yakni kita tengok masalah-masalah kehidupan, kemudian dengan permasalahan tersebut kita rujuk ataupun kita jadikan sandarannya adalah perbahasan terjemahan Al-Quran. Dia bukan kita kalau ikut pada tafsir perbahasan orang kata bil ma'ruf yang kita faham, dia ikut susunan terus pada Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya ilal akhir. Ini An-Nas, tafsir satu-satu kemudian kaitkan dengan kehidupan. Ini pada Quran. Jadi kita tafsir Quran. Tapi kalau kehidupan, kita nak pastikan kehidupan ini ditafsir mengikut Al-Quran. Dia bukan tafsir kehidupan ikut apa? Ikut perasaan. Banyak hari ini baca Quran juga, baca. Tapi baca je dengan lisan saja, tapi tidak dengan faham. Jadi faham apa? Kehidupan. Contoh, kalau kita lihat bagaimana surah Toha ayat 131. Surah Toha ayat 131. Kalau kita lihat Toha 131. Allah kata apa? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya. Apa dia? Azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini. Kita hari ini tengok kehidupan dengan perasaan seronoknya lah. Ustaz pakai motor apa Ustaz? Oh Allah, berapa sisi? 1250. Ui, seronok dah. Ustaz dah pergi Thailand belum? Oh Thailand, soalan Thailand dulu keluar. Kata-kata motor besar ke Thailand. Made in Thailand ke? Walhal pakai motor tu mempercepatkan perjalanan saya. Jadi saya berada di MAIS. Habis meeting, ada muzakarah sikit tadi. 12.40. Saya keluar pada JAIS 12.45. Gerak pakai tu gini 12.50 keluar. Turun bawah lagi apa pakai helmet lah apa semua. 12.50. Agak-agak sampai sini kau apa. Daripada Shah Alam tadi ke Kelana Jaya yang panggil sesak barat ni, sesak jugalah. Dekat nak masuk ke highway semua tu. Ikut federal pula. Memang tak sampai lah jemaah sekalian. Tapi alhamdulillah 1-3 minit saya sampai. Lagi awal daripada jemaah semua. Masih contoh. Kan? Makna kata kemudahan. Bukan keseronokan. Memanglah kita hati, bukan hati ya, perasaan. Ini confuse. Hati dan perasaan. Kalau kita kaji kehidupan, kita akan perhalusi keadaan perbahasan kehidupan yang mana kadang-kadang kita terpapandang penggunaan contoh hati. Hati ni perbahasannya adalah iman. Perasaan, perbahasannya keadaan. Perasaannya apa? Nafsu. Suka, duka. Sukalah tengok dunia, sukalah. Tapi iman kata, jangan suka. Habis tu,
Tengok dunia dengan apa? Dengan tanggungjawab. Malah ada larangan. Wala tamuddan. Jangan kamu menunjukkan pandangan. Ainak. Wala tamuddan ainak. Kedua mata kamu. Ila ma mata'na bih. Apa yang aku lebihkan mereka dunia itu? Kehidupan dunia itu seronok lah. Solat tak payah. Apa tak payah. Ni jangan terkejut. Ada golongan. Kita lah orang Islam. Dia akan terfikir macam ni. Ustaz, saya ni usaha juga. Jaga solat, jaga apa, semua saya buat. Tapi tengok mereka yang tak jaga solat, tak jaga apa. Tengok relax ke, tengok senang dia hidup, pakai memang mewah pakai. Kita ni perempuan pula nak jaga solat awal-awal tu. Lepas tu nak kena dengar kuliah pula lagi. Nak kena keras duduk kat masjid. Bunyi macam tu. Mereka elok lah. Seronok lah. Kita sangka begitu. Sebab perasaan kita nampak keadaan, tapi tidak nampak kebenaran. Kebenarannya bukan begitu, Mas. Kerana apa saja mamata'na alaih. Mata'na, apa yang mata'na bih, apa yang diberikan, itu apa? Linaftinahum fih, untuk kami menguji mereka. Oh, ujian dia. Ujian. Hari ni tak ada seorang pun seronok kalau hari ni ada ujian, peperiksaan. Seronok, inilah saya tunggu ni. Saya sebenarnya tunggu ujian ni. Tak ada. Malah seronok kalau, okey, student semua, hari ni ujian ditangguhkan dan dibatalkan. Melompat sama ke sini. Lepas tu tengok kelas sebelah pula ada ujian. Engkau ada ujian ke? Aku tak ada. Lega aku lah. Aku tak ada, engkau ada. Tak ada pun orang kata, aku jealous lah engkau ada ujian. Aku jealous betul lah. Kau boleh ada ujian Tak ada. Nah, kefahaman tu letak kat dunia. Kita boleh rasa, seronok lah kau ada dunia ni. Macam mana boleh kata seronok lah dunia? Bermaksud kita hanya tengok dengan perasaan. Ataupun bahasanya nafsu. Seronok. Malah dunia itu disajikan memang dengan zahratud dunia, zahrah, yakni perhiasan, keindahan. Memang Allah hiasi dunia ini dengan keindahan. Sebagai apa? Ujian. Ujian apa? Ujian untuk kita tidak tertipu dengannya. Itulah ujiannya. Bukan tidak ada padanya. Contoh, habislah kalau tertipu dengan dia, jangan pakai motor, kalau jangan kaki. Itu orang tak cerdik panggil. Itu orang tak cerdik. Orang yang cerdik, dia tahu dah, motor ni seronok. Seronok pergi mana? Make in Thailand, jalan-jalan, makan-makan. Pergi. Masjid depan rumah tak sampai. Sebab apa? Berat nak bawa, Ustaz. Nak daily ride. Tak maaf lah saya kata ni, kalau dia pakai buat jenis macam tu, minta maaf lah, mohon terasa. Ini hari Isnin, semalam Ahad, saya bagi kuliah subuh dekat satu tempat di Ulangat. Cerita tentang keperluan dan kemahuan. Dunia ini keperluan, tiada pun padanya kemahuan. Jangan letakkan kemahuan pada dunia. Letakkan keperluan. Ada rujukan? Ada je mas. Surah Al-Qasas ayat 77. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dia bukan tafsir lagi. Terjemahan saja dalam kurungan. Allah kata, keperluan dunia. Bukan kemahuan. Kalau mahu ni, dua gunung emas pun tak habis. Tak cukup. Lepas tu saya kata keperluan. Perlu ke pakai motor besar? Perlu. Kalau boleh jawab perlu, silakan. Kalau mahu pakai, jawablah. Salah jawab, ke dalam lagi. Rupanya dia buat kolektor, mengumpul kereta-kereta antik, ada 15 biji. Termenung dia. Allah. Sebelum dengar ustaz kuliah ni, saya dah terfikir dah buat apalah aku kumpul-kumpul kereta ni. Untuk apa? Betul lah, untuk apa? Kalau pakai tak apa, 15 hari, hari-hari pakai tak apa, tak ada masalah. Masalah sifat melihat dunia itu seronok, lepas tu kumpul. Tak ada istilah kumpul jemaah sekalian. Tak ada istilah kumpul, malah tegahan. Alhaakumut takasur. Kumpul harta, ditegah. Habis tak? Akan datang, nanti kan terjamin, tak terjamin. Lagi dahsyat. Yang menjamin masa depan pula, rezeki pula dengan duit. Ada pengajian akidah dah. Tapi takkan tak boleh nak kumpul. Bukan tak boleh nak kumpul. Untuk apa kumpul?
untuk mendapatkan satu amount, satu masa nanti nak pakai, tak apalah. Nak pergi haji, 30,000 sekarang. Kumpul lah sikit. Dah cukup 30,000, pergilah. Dia tak ada kumpul demi masa depan. Depan mana kita? Orang beriman tak ada masa depan dunia. Dunia ni tak ada masa depan. Tu orang beriman. Tak ada masa depan. Habis itu sia-siakan dunia. Lagilah tak boleh. Sebab orang beriman, dia akan nampak dunia ni akhirat. Aku beli ni, Allah tanya, ke mana pergi? Beli motor mahal-mahal, ke mana bawa? Duit banyak-banyak, buat apa? Ini lagi viral isu. Selalu je viral isu tu. Isu internasional saya panggil. Apa dia? Kahwin lagi. Ada influencer. Tak apa suruh jadi influencer kan? Memang kena kecam, tambah isteri. Marah orang perempuan. Ini nak jawab kena ada ilmu. Bukan ambil jawapan pakai tanpa ilmu. Setengah dengar, dia dengar ustaz dia mau ni jawapan dia bagus aku nak pakai ni. Dia tak terpakai bagi yang cuba nak pakai jawapan. Nah, ni jawab kerana kita kaji. Kajian dia orang marah tambah isteri marah. Saya nak kontak surah Toha ni 131. Kemudian Al-A'raf 179 kehidupan. Kenapa marah tambah isteri? Perasaan. Marah? Iyalah ustaz. Kenapa? Sebab saya satu-satunya yang ada. Itu satu pahaman. Satu-satunya ada. Tapi poin yang nak sampai sini, kenapa tambah kereta tak marah? Poin saya nak cakap gitu. Kenapa tambah duit tak marah? Ada orang marah tambah duit? Tuan-tuan, ada tak orang marah tambah duit? Alasan nanti kena tanya dengan Allah, nanti apa nak jawab? Tak ada. Tambah isteri, nanti abang kena jawab sengit baru abang nanti kan. Abang jangan main-main ni. Tambah duit pun sama, malah teruk lagi kena tanya. Tambah isteri sekali dia tanya. Pertanyaan pertama di dunia oleh mahkamah. Jawab dulu. Siapa ikut mahkamah, jawab dengan hakim. Kalau tak nak jawab, jawab lepas tu. Poligami dia kena ada perintah izin. Ya, dia kan mau kahwin gitu, dah tu lepas-lepas tu ustaz, payah saman. Tak, kalau nak kahwin kena ada izin. Sebab dia melibatkan maslahah. Bukan isteri yang tentukan mampu tak mampu, bukan keluarga, bukan netizen, hakim. Dia tengok bank statement 6 bulan, dia tengok apa dia interview semua. Sebab tu yang betul-betul fit saja boleh dapat dengan permission. Yang kedua, tanyalah Allah, apa yang kamu buat dengan isteri? Sekali je. Ditanya, didik atau tidak? Tak kisahlah seorang isteri ke, 4 isteri ke. Dididik atau tidak? Kalau dah dididik, selesai. Kesan hasil daripada didikan isteri, anak, jadi apa? Tidak dipertanggungjawabkan. Para suami tidak dipertanggungjawabkan isterinya jadi apa? Sekiranya kita telah mendidik dia. Anak pun sama. Tidak ditanyakan nanti anak jadi apa selagi mana kita mak ayah mendidik dia. Tapi harta jangan buat main ni mas sekalian. Jadi apa kepada harta tu tetap ditentukan. Dapat halal, dapat gaji 3,000 halal. Pergi haram tak boleh. 2 kali kena tanya mas sekalian. Dapat macam mana, pergi macam mana. Dapat haram, pergi halal, cuci duit. Main cuci pula. Sebab apa? Dapat haram Ustaz. Dengan cara apa nak cuci? Ya, ialah kita buat kenduri doa selamat. Banyak cantik kamu ni. Pagi jemaah semua kumpul. Alhamdulillah lah. Ni dapat rezeki pada mana ni? Rezeki pada menang loteri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah semua sendawa dah. Pak Imam sendawa. Menang loteri. Nak cuci kenduri buat makan doa selamat. Mana mau? Tak boleh. Dia kena dapat halal, pergi halal. Macam mana nak jawab? Berat tak? Berat. Tapi kenapa tak ada orang marah? Tengok. Marah pula tak ada duit. Abang tak ada duit. Kamu tak ada duit. Nak hidup apa? Malah seronok pula ada duit. Tambah duit seronok, tambah kereta seronok, tambah isteri marah. Tu.
Dia bukan nak sokong tambah isteri ni. Kenapa tak marah juga orang tambah kereta tu? Kamu ni tak takut ke Allah tanya kamu nanti? Ha? Mileage kamu yang kereta baru ni berapa? Mileage kereta lama berapa? Okey, dalam mileage ni ke mana banyak kamu pergi? Marah tak orang tanya macam tu? Marah kan? Kamu aku tampar beritahu. Aku punya duit, aku punya pasal lah. Aku ni bertanya. Sebab nanti Allah tanya, kalau kamu boleh standby pertanyaan itu, jawapan itu, silakanlah tambah. Tapi pengamatan saya yang lemah ini, yang fakir ni, tak ada lagi lah orang marah bila tambah dunia ni. Tak ada jemaah sekalian. Walhal larangan Allah terhadap dunia ini terang, jelas dan nyata. Jangan kamu seronok tengok dunia. Bila kita faham dunia ini tidak dilihat dengan keseronokan, dilihat dengan tanggungjawab, maka tak adalah pecah amanah, rasuah, tak ada berlaku. Tapi sebab dia nampak seronok tu. Bila seronok letak depan, banyaklah salah laku. Seronok tipu mileage, seronok tipu kerja, seronok tipu orang. Seronok memang sekalian. Sebab dia tengok dunia dengan seronok. Ataupun beli suka-suka. Saya dah boring lah. Saya kalau bawa motor, dia cerita ni realiti mas sekalian. Mudah nak faham. Kalau syarah dia, detail. Bila kita tengah hari ni kan. Uyu habis kan. Teh kita tengah hari. Tapi tak apalah, kita ambil peluang. Tapi sebenarnya, menuntut ilmu memang macam tu, susah. Dia bukan perkara yang mudah. Saya bawa motor, biasalah. Tu ustaz punya motor ke? Saya dah bosan pakai GS ni. Saya nak tukar juga lah arti. Dia bunyi tu. Saya dah bosan pakai. Ya roh. Kita dah cakap. Ini misi berat mas sekalian. Saya bawa tu berat. Bukan berat motor tu satu hal lah. 270 kilo lah. Berat kefahaman orang. Orang Islam cakap, ya Allah. Pertama tempat mana bawa, pergi makan-makan, pergi jalan-jalan, pergi Thailand, pergi sana. Takut dia tengok orang. Dia ni tahulah duit dia, tapi tak kisah duit dia tak duit dia. Allah bagi, Allah tanya. Tak ada istilah duit dia. Semua yang ada milik Allah. Kalau ada pemikiran macam ini, apa kita buat dengan dunia ni? Main-main ke? Mana boleh main-main? Kerja tak main-main, datang awal waktu, tak ada mengenai orang, tak ada membebankan orang, tak ada. Sebab apa? Setiap benda yang ada di dunia akan ditanya di akhirat sana. Jadi di mana nak main-main? Tak ada. Sebab Allah kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana. Sesungguhnya tak ada satu pun yang Allah jadikan sia-sia. Tak ada. Tak ada datang kerja, malas lain hari. Apa? Tahulah, malas lah. Dia malas tu sebab main-main lah. Minta maaf juga. Datang sifat malas sebab main-main. Penat lain. Kalau fikir penat, rehatlah. Malam saya habis kuliah subuh semalam. Kemudian buat talaki. Pukul 10 sampai pukul 11 lebih ke 12. Lepas Zuhur ada program. Lepas asar pergi Melaka. Adanya nak ruqyah. Sampai keluar daripada rumah 5.40. Ini kata kemudahan. Sampai ke Melaka air keruh. 5 minit sebelum maghrib. Sejam setengah. Habis merawat. Pukul 9.30. Ada pula seorang lagi nak jumpa ustaz. Tolonglah ustaz. Dah lama nak ni. Kat Jasin. Naik pula ke Jasin. Gitu gini. Pukul 11. 11 malam. Pum balik. Berhenti pula, ada kelas munajat umat saya buat. Pukul 11.30, pelantak sampai pukul 12. Pukul 12 menyandar sekejap dekat RNR tu. Menyandar, terlelap. Bangun, 3.30. Pum balik ke rumah, sampai pukul 4.30. Pagi ni ada kerja, kalau fikir penat, memang penat lah. Rehatlah kejap. Tapi jangan ada, malas lah. Tahulah, ulang-ulang kerja yang sama. Buat itu je. Kalau ada pahala malas tu penyakit tu jemaah sekalian. Penyakit yang sudah tertipu dengan dunia sebab dia nak benda yang seronok. Walau dunia ini walaupun dilihat dengan mata kepala dan perasaan seronok, tetapi larangan untuk lihat dengan seronok tu ada. Jangan. Adakah Allah larang saya saja? Tidak. Kerana dalam surah Al-Hijr ayat 87-88. Dan surah Al-Hijr ayat 87-88,
Allah telah mengatakan bahawasanya Allah telah memberikan. Dan dalam surah Taha tadi pun Allah dah jawab ujungnya, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan kurniaanku lebih baik daripada apa yang kamu lihat dunia tu. Jawapan kepada wa rizqu rabbika khairu wa abqa, surah Taha 131, dijawab oleh surah Al-Hijr ayat 87 88, yakni kurniaan Allah terhadap orang Islam dan beriman, iaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Tuan-tuan, jemaah sekalian, Allah bagi Al-Fatihah rupanya. Bacaan Al-Fatihah kita itu lebih seronok daripada dunia dan seisinya. Dan Al-Quran yang agung. Tetapi malangnya, umat Islam sebahagian atau segelintir tidak mampu merasai keseronokan itu. Kerana apa? Kerana pandangannya pada dunia telah teralih melihat keseronokan. Kerana apa? Kerana qulubul la yafqahuna biha. Al-A'raf 79 tadi. Ada hati tak nak faham. Ada hati tak nak faham. Jadi sebab itu membahaskan kembali kehidupan dengan bersandarkan kepada kebenaran yang didorong dengan tadi hati yang dibangunkan dengan keimanan. Hati, keimanan, perasaan, kebendaan. Perasaan memang akan pergi pada kebendaan, keadaan. Pecahannya begitu jemaah sekalian. Kalau hati ini sepatutnya dia pergi kepada hati, kefahaman kepada keimanan. Perasaan, sebab tu dipanggil hati dan perasaan. Dia dua benda berbeza. Perasaan, perbincangannya keadaan, kebendaan. Keadaan, kebendaan. Jadi kalau kita banyak kepada perasaan, yang mana perasaan kepada suka, perasaan ni bicara apa je mas sekalian? Suka, duka. Suka, duka. Okay. Keadaan apa tadi? Seronok. Seronoknya lah duit banyak, boleh beli macam-macam. Suka. Dia terus tengok kat situ tanpa memahami tentang hati tadi. Hati diabaikan. Bila diabaikan, malah disalah tafsir tentang hati. Dia menyangka bahawasanya dia ingat dia dah ikut perbahasan hati. Hati tidak dimasukkan dengan kefahaman, maka berlakulah sakit hati. Disebabkan oleh perasaan yang telah terkait dengan kebendaan tadi. Dia telah membawa contoh perasaan malas. I tak ada mood lah hari ni nak kerja, rasa macam nak balik awal dia rasa. Tahulah benda yang sama dia buat. Dia mula dah mungut kan. Dah nak pula perangai orang tu tak kena, ni tak kena. I dah fed up I buat ni. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Dia ingat kita ni siapa? Dia mula membaby. Dia kalau dah pergi kepada itu, dia dah pergi kepada perasaan dia, dah masuk kepada situasi yang telah terperangkap dengan penipuan dunia ni. Kalau begitu jadi, apa yang memberi kesan? Ini saya cerita kesannya dulu, mas sekalian. Kesannya akan menekan kepada hati dia. Sebab tu dia panggil sakit hati. Disebabkan oleh tekanan perasaan. Tekanan perasaan itu menyebabkan hati kita sakit. Perasaan ditekan oleh keadaan kerana tak dapat apa yang menyeronokkan. Lalu apa jadi kesan? Kesan dia akan tekan pula hati. Bila hati ditekan, lalu dipanggillah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit kenapa? Kerana ditekan oleh perasaan. Maka timbullah persoalan. Macam mana nak keluar daripada situasi ini, Ustaz? Maka berbalik kepada kebenaran. Bagaimana perbincangan kebenaran Al-Quran? Maka palingkan kembali pandangan kita. Tadi kita kenapa tadi tak suka dunia ni? Okey, besok kita nak tengok dengan suka lah. Dah. Salah. Dunia bukan tengok dengan suka duka. Itu perasaan. Habis itu jangan ikutkan perasaan. Habis nak buat macam mana? Tundukkan perasaan. Kena tundukkan. Ya. Dengan apa?
dengan dimasukkan kefahaman pada hati. Macam mana nak masukkan kefahaman? Ambil kembali ayat-ayat yang menjelaskan secara terperinci. Sebagai contoh tadi, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bih. Jangan kamu pandang. Allah kata. Masuk kata, jangan seronok sangat dunia, jangan sedih sangat dunia. Tak payahlah kita nak buat kata, sedihlah dunia ni, bosanlah dunia ni. Tak payah. Tapi itulah yang banyak nanti. Dia akan keluarkan isu-isu perasaan. Apa kau dapat? Apa kau dapat? Kau buat ni apa kau dapat? Caranya, berpalinglah kita daripada situasi itu. Wala tamuddan. Jangan kamu tujukan. Ainaika ila ma mata'na. Jangan kita mengimpikan suasananya. Alangkah bagusnya kan kalau orang itulah kan. Dia suka mengimpikan. Dia panggil panjang angan-angan. Kalau laukana tentang dunia ini. Walau dunia ini sifatnya memang begitu. Sifat dia apa dia? Ujian. Linaftinahum. Fitan. Linaftinahum ataupun bisyari wal khair fitnah. Ini ujian. Bila kata ujian, dia perlu disambut dengan persiapan. Bukan suruh tolak. Aku tak nak dunia ni. Tolak. Kalau tak nak dunia, mati. Sebab kita kat dunia. Jadi maksudnya kita kena terima dan bersiap. Itu ayat dia. Sebab sekarang ni orang banyak meminta dunia tapi tak persiapkan diri untuk dunia. Apa maksud? Ya Allah bagilah kesenangan, bagilah ya Allah kemudahan. Sekali Allah bagi kesenangan, kemudahan, belum tentu dia mampu membawa kesenangan itu kepada ketaatan. Belum tentu. Kerana daripada surah Toha 131 ini, dalam Taksim Nukasih mengatakan Allah kata apa? Aku sengaja menguji mereka dengan kesenangan dan ramai yang kufur. Kita conclude. Mudah. Ni kita syarah, kita conclude dengan af'al. Jadi perbuatan. Apa conclusion? Tuan-tuan, saya pakai motor, balik pada conclusion. 2015 tuan-tuan. Ini baru dapat Allah bagi Alhamdulillah. Sepanjang saya pakai ni, nak tengok motor besar, letak kat masjid atau maghrib, isyak datang, sangat susah. Tak kira lah apa alasan. Sebab saya bawa. Pergi Zohor, sekejap lagi pun saya bawa ke rumah saya, dekat. Kalau kita fikir, dekat je. Tak rasa nak bawa. Kalau boleh nak bawa 1000 kilometer. Tak rasa. Dia jadi malas nak bawa. Kan senang. Lepas tu berkira. Dia saya cakap realiti ni, mana-mana yang ni boleh jumpa. Ustaz salah tu. Okay, kalau tak salah, mari kita bincang bab motor. Tengok sekejap orang berkira, nak tukar tayar, nak isi minyak, kira bahan, nak itu berkira. Susah. Kebanyakan yang kata gelincir. Susahlah nak jumpa. Yang banyak jumpa apa? Dekat highway. Berderet-deret. Dekat kedai makan penuh. Dekat tu penuh. Malam saya balik tengok orang Melaka. Seronok semua. Geng-geng ni lah. Kita turun-turun motor kat kopiah menyanggut. Macam tu. Dia orang tak tahulah kita buat motor kan. Tengoklah. Ya Allah, besarnya ujian aku. Ya Allah, macam mana nak tarik mereka ni. Ramai orang tanya, Ustaz, masuk kelab mana-mana apa? Saya nak cuba kat masuk tapi tak termasuk lah. Sebab timing saya tak kena. Lepas tu saya buat kelab juga. Kuliah bikers. Seorang je. Siapa? Tukang ceramah ni lah. Tak larat orang nak ikut. Yang masuk pun sunyi dia. Minta maaf Ustaz, ada program. Minta maaf Ustaz, minta maaf saja. Tak apalah. Benda kebaikan ni malah nak bersuruh-suruh macam itu. Kamu sedar, kamu buat. Kesimpulan. Dunia, kehidupan. Kalau tidak dibahas balik dengan kebenaran yang kita bincang balik pada petang ni, kita cari balik Al-Quran ayat dan kita tafsir balik. Itu kaedah. Dan apa yang petang ni kita dapat? Larangan melihat dunia dengan keseronokan. Larangan. Bukan tak boleh ada. Tapi sifat seronok tu kena jaga supaya tidak pergi kepada kehendak dunia untuk seronok-seronok. Tak. Habis nak ada dunia untuk apa? Untuk kita terima dunia ini sebagai ujian kita. Sebab akan ditanya oleh Allah nanti. Jadi antara perkara juga yang kita boleh renungkan adalah tadi hati. Bagaimana kita faham tentang dunia ini? Adakah kita faham dengan sifat melihat dunia dengan kekuasaan Allah? Jadi kita akan bincang pada siang akan datang. Itu hati pula disebut tentang perbincangan iman.
Tadi keadaan, saya bawa cerita tentang keadaan, kebendaan. Hati ni pula macam mana nak counter balik keadaan itu, maka kita kena bawa perbahasan tentang tanda-tanda kebesaran Allah pada kejadian. Itu cara dia cuma supaya kita pegang dunia bukan rasa keseronokan tapi rasa kekuasaan Allah. Tentang boleh rasa bawa kereta mahal, rasa Allah kaya atau rasa kita kaya. Susah nak jawab tu. Susah. Melainkan dengan ilmu dan pengajian, insya-Allah. Walaupun kita susah pun, tak ada duit, rasa juga Allah kaya. Bila rasa Allah kaya, kita tak rasa susah pun. Senyum dia. Kenapa? Allah kaya. Saya doa mintalah kat Allah yang kaya. Bukan senang nak faham hati ke arah kekuasaan Allah. Kita akan bincang pada siang akan datang. Wallahu alam, mohon ampun maaf dari saya kekurangan. Terkasar kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qali hadza wa sallallahu azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.